أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Persan pengurusan masjid, tuan-tuan muslimin yang dirahmati lagi dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala tanpa jemu, mengurniakan kita nikmat kelebihan yang banyak. Kumpul kita pada hari ini, hari Jumaat, yang merupakan penghulu segala hari. Istimewanya hari ini, sebagaimana disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ada satu masa dalam hari Jumaat, sekiranya seorang Islam itu berdoa pada masa tersebut, nescaya doanya itu akan dimustajabkan. Bilakah masanya? Wallahu a'lam. Tidak disebut secara detail masa tersebut yang merupakan masa mustajabnya doa. Jadi pada hari ini kita insya-Allah sentiasa memperbanyakkan doa kita, mudah-mudahan terkena pada masa yang mustajab itu. Khutbah Jumaat pada hari ini, ini tazkirah, bukan khutbah. Cuma khutbahnya tajuk hari ini yang telah disediakan oleh unit khutbah bahagian pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Selangor, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan anak, masa depan kita dan apa peranan kita. Jadi tazkirah Jumaat pada tengah hari ini akan kita sentuh berkaitan satu surah dalam Quran yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak menggunakan perkataan anak, zuriat, waris dan yang sama erti dengan, iaitu surah yang diberi nama sebagai surah Maryam. Surah Maryam. Surah ini paling banyak diulang perkataan waris, zuriat dan sebagainya. Surah Maryam antara surah yang awal turun pada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Kata Ibnu Mas'ud, surah Maryam min tiladil awal, daripada surah-surah yang awal turun pada Nabi. Sebab itu kita tahu semasa peristiwa hijrah ke Habsyah, ketua rombongan sahabat Nabi yang merupakan sepupu Nabi sendiri, iaitu Ja'far ibn Abi Talib, yang menjadi ketua kepada rombongan hijrah ke Habsyah, telah membaca surah Maryam kepada Raja Najasyi. Ja'far membacakan surah Maryam kepada Raja Najasyi. Ja'far tahu bahawa Raja Najasyi merupakan seorang yang beragama Nasrani, orang Kristian. Jadi bijaknya Ja'far dalam memilih apa yang nak diperdengarkan kepada Najasyi, dan dia memilih untuk membaca surah Maryam. Bila mana Najasyi mendengar bacaan tersebut, dan kita tahu Najasyi bukan orang Arab dan tak faham pun Arab, mereka bercakap melalui translator, penterjemah. Tetapi bila Najasyi mendengar bacaan surah Maryam yang dibaca oleh Ja'far, mengalir air matanya sampai membasahi janggutnya, sebagaimana disebut oleh para ahli sirah.
kerana kekuatan bahasa, ya, sampai Najasyi walaupun tak faham boleh menangis, ya, sampai basah janggut. Surah Maryam ada 98 ayat, memfokuskan tentang anak. Antara matlamat dan objektif surah Maryam, bila kita baca, kita dapat lihat apa yang nak dibawa daripada surah Maryam ialah berkaitan dengan untuk apa kita mendapat ataupun memiliki waris zuriat. Kita nak anak sebab apa? Dan kita juga harus, ya, bertanya soalan ini kepada diri sendiri. Aku ni nak anak untuk apa? Jadi soalan ini, kalaulah ianya sekadar untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia semata-mata, ya, sebab secara fitrah semua orang suka kepada anak. Kalau belum kahwin, dia nak kahwin. Dah kahwin, memang nak anak. Fitrahnya begitu. Kalau ditanya untuk apa, maka surah Maryam antara surah yang memberikan kepada kita jawapan kepada soalan yang besar ini. Antara matlamat utama kita memiliki waris dan anak ialah kesinambungan agama. Kita bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kita memeluk agama Islam, alhamdulillah. Bila mana kita telah tinggalkan dunia ini, ya, perlu ada generasi pewaris yang akan meneruskan apa yang dibawa. Agama ini perlu ada warisan. Ya. Kita perlu ada waris, bahawa matlamatnya untuk membawa dan meneruskan obor agama ini. Jadi bila kita baca surah Maryam, perbincangan khutbah Jumaat pada hari ini menjawab persoalan ini. Kita perlu ada dalam hati bahawa, ya Allah, anak-anak aku ini mesti jadi waris yang akan meneruskan obor agama. Artinya, secara ringkas surah Maryam objektifnya ialah kenapa kamu nak anak, untuk apa? Jawapannya untuk mewarisi agama. Soalan yang kedua, apa yang akan kamu wariskan? Maka yang paling besar yang kita nak wariskan kepada anak-anak kita ialah pemahaman agama. Jadi ini maknanya perbincangan tentang surah Maryam dan juga khutbah yang akan kita sama-sama dengar nanti. Seawal ayat yang kedua dan ketiga bila kita baca surah Maryam, selepas kaf ha ya ain sad, dimulakan terus dengan kisah seorang nabi. Allah sebut zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. Jadi pembuka kepada surah Maryam, mukaddimahnya tentang seorang nabi yang Allah cerita, Allah sebut ini adalah perihal limpahan rahmat Tuhanmu kepada seorang hambanya Zakaria. Tatkala dia berdoa, Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan. Dia merayu seraya berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemah tulang-tulangku dan telah menyala kepalaku. Menyala maknanya rambut putih semua dah. Tulang dah lemah,
rambut semua dah putih, tetapi aku tidak pernah hampa dengan permohonanku. Sesungguhnya aku bimbang kecuaian kaumku selepas peninggalan aku. Aku bimbang kecuaian kaumku untuk menyempurnakan tugas agama selepas pemergianku. Tetapi isteriku seorang yang akhirah, isteriku sakit, tak dapat melahirkan anak. Oleh itu kurniakanlah aku dari sisimu seorang anak. Untuk apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, supaya dia dapat mewarisi aku dan juga mewarisi keluarga Yaqub, dan jadikanlah dia seorang yang diredai dan disukai. So clear permulaan ayat surah. Seorang Nabi Zakaria, tua dah, dia kata tulang dah lemah, rambut ni dah menyala, kepala ni uban habis, dah tua, dah lemah, dah berubat. Isteri pun dah tua, bukan saja dah tua, akhirah tak boleh lahirkan anak pun. Apa doa dia? Nak anak. Allah, dah tua, berubat, lemah, isteri sakit, dah tua juga. Kalau muda, ya, kalau tak boleh lahirkan anak pun tak guna. Dia tua, tak boleh lahirkan lagi. Apa dia minta? Supaya dapat anak. Allah, kalau ikut macam jauh betul, ya, dia punya logik itu. Tapi itulah yang disebut oleh para ulama bahawa kita jangan melihat besarnya doa yang kita nak minta itu, tapi kita perlu tahu besarnya Tuhan yang akan memberikan kepada kita permintaan tersebut. Jadi Nabi Zakaria tahu yang dia dah tua, berubat, lemah, isterinya tak boleh lahirkan anak, tapi yang dia minta ialah anak. Dapat ke tidak? Dapat. Mustajab doa dia. Kerana apa? Kerana jelasnya tujuan dia memiliki waris. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, supaya dia dapat mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Zakaria. Allah menyebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Zakaria, ayat yang ke-7, inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami memberikan berita gembira kepadamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Dan sememangnya bila mana Yahya dilahirkan, dikatakan kepadanya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambillah kitab agama ini, manhaj ini, dengan apa? Biquwwah, dengan bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana inilah waris yang akan membawa kesinambungan agama tersebut. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan Allah SWT sebut, ya, Yahya itu sebagai rahmat daripada sisi kami, dan juga dia seorang yang bertakwa. Dia berbuat baik kepada ibu bapanya, dia juga tidak sombong, angkuh atau derhaka. Subhanallah, ini formula dia. Kita nak anak yang baik, tidak derhaka, maka betulkan tujuan itu. Bila mana tujuan betul, yang akan mewarisi ini ialah anak yang akan mewarisi agama, maka Allah hadiahkan kita anak yang baik dan tidak derhaka, insya-Allah. Tapi seandainya bila ditanya, kamu nak anak untuk apa? Orang lain ada anak. Kalau itu sahaja jawapannya, maka na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada anak-anak yang derhaka, kerana formulanya disebut dalam surah. Kemudian
Selepas kisah Zakaria, kita tengok kisah Maryam, juga tentang ibu yang melahirkan anak tanpa bapa. Tanpa bapa. Kerana apa? Kerana niat yang besar juga, yang benar juga, yang asalnya datang daripada ibu kepada Maryam. Dalam surah yang lain, surah Ali Imran, Imran ada seorang isteri namanya Hannah. Isteri ini bernazar, ya Allah, kalau Engkau kurniakan aku anak, aku akan jadikan dia muharrara. Anak aku nanti, nampak dia punya matlamat begitu jelas. Belum ada anak lagi, bahkan dalam perut janin lagi, tapi kerana jelasnya matlamat itu, ya Allah, anak ni kalau lahir dia akan jadi muharrara. Muharrara maknanya apa? Orang yang bebas. Anak ni untuk engkau. Dalam riwayat yang lain, muharrara, anak ini akan menjadi pembebas kepada Masjidil Aqsa. Ini orang yang clear tujuan. Dia nak anak apa? Dia nak anak laki, sebab nak membebaskan Aqsa. Tapi Allah kurniakan Maryam, perempuan. Tapi dengan benarnya niat itu, Maryam melahirkan anak tanpa bapa, iaitu Isa, yang menjadi pemula, yang mencetus kepada revolusi pembebasan Al-Aqsa pada zaman. Ditutup surah Maryam dengan satu ayat. Allah mengingatkan kita bahawa kamu semua perlukan anak, tetapi Allah, dia hayyun la yamut, kekal, abadi. Kamu perlukan anak kerana kamu akan mati. Jadi anak perlu ada, mewarisi. Tetapi Allah, dia kekal selama-lamanya. Pun begitu, ada di kalangan manusia yang berkata Allah mempunyai anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka berkata Allah Ar-Rahman itu ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hatta an da'u lir-rahmani walada. Mereka berkata Tuhan itu mempunyai anak. Mana mungkin? Allah SWT sebut mereka telah mendatangkan sesuatu yang dusta. Langit hampir pecah disebabkan anggapan mereka. Bumi nyaris terbelah, serta gunung nyaris runtuh ranap, kerana mereka menyangka Tuhan itu mendakwa Tuhan itu mempunyai anak. Jadi itulah surah Maryam, daripada awal sampai habis berkisah tentang waris dan juga anak. Kamu manusia yang akan mati, yang tidak kekal, perlu kepada waris. Dan waris itu perlu jelas matlamatnya sebagai kesinambungan kepada agama. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha hidup dan maha kekal, yang tidak perlu kepada waris dan juga anak. InsyaAllah sama-sama kita sambung perbincangan tentang anak dan masa depan ini, masa depan agama ini dalam khutbah yang akan disampaikan pada khutbah Jumaat sebentar nanti. Sampai situ dulu tazkirah. Moga-moga ada manfaat pengajaran buat kita semua insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.